Okey, kemudian kalau kita lihat pula dari segi jam kredit, jam kredit bagi kursus-kursus yang ditawarkan, saya sebutkan di awal tadi, ada 5 kursus teras atau 5 kursus wajib kepada semua pelajar. Iaitu kalau kita lihat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 itulah kursus-kursus teras, ya. Maksudnya semua pelajar dikenaki mengambil kursus ini. Jadi biasanya sebahagian ditawar pada semester 1 dan juga semester 2. Okey, cuma ada satu kursus iaitu perusahaan akademik 2 tu akan ditawar pada semester keempat, semester akhir. Jadi bagi membolehkan pelajar mendapatkan tambahan untuk membantu mereka menghasilkan kertas kerja dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di situ perusahaan akademik 1 dan juga perusahaan akademik 2, perusahaan akademik 1 dan 2 tu juga dia ada berkaitan, di mana perusahaan akademik 1 tu dia biasa akan ditawarkan pada semester 1 ialah untuk memberi asas dalam membimbing pelajar, mengupayakan mereka untuk menulis secara akademik. Okey, dan juga penulisan akademik 2 tu kesinambungan daripada penulisan akademik 1. Okey, dan kedua kursus ini, penulisan akademik 1 dan 2 ni merupakan kursus yang dari segi jam kredit ni ialah 28 jam kredit. Okey, jadi dalam konteks ni kalau tak dalam keadaan biasa, tiada pandemik, sekarang pandemik jadi kelas banyak kita guna online, tapi dalam keadaan biasa mungkin kita akan guna face to face, dan mungkin kita juga ada masa tu kita akan tambahkan dengan online. Okey, jadi itu ada 28 jam kredit. Okey, kemudian untuk kursus yang kaedah pendidikan 1 dan kaedah pendidikan 2, itu kedua-dua kursus itu adalah untuk membantu pelajar kebolehan kemahiran mereka dalam melaksanakan penyelidikan, di mana kaedah pendidikan 1 itu adalah membina asas dalam penyelidikan, kaedah pendidikan 2 itu merupakan kesinambungannya. Jadi ini juga sangat bagus, penting, di mana kalau kita lihat di awal tadi, objektif sarjana pendidikan tinggi untuk membina kemahiran asas pelajar untuk menjalankan penyelidikan. Jadi ini satu pada kursus yang berkaitan membina kemahiran asas pendidikan pelajar, iaitu kaedah pendidikan 1 dan kaedah pendidikan 2. Dan kedua-dua ni juga nanti akan membantu banyak saudara-saudari dalam menjalankan, menyelesaikan, menyempurnakan kursus kertas projek 1 dan 2. Okey, jadi itulah kaedah pendidikan 1 dan 2, dan kedua-dua ni membawa 42 jam kredit, di mana 32 jam daripadanya akan dilaksanakan secara face to face dan yang bakinya 10 jam akan dilaksanakan secara online. Ini dalam keadaan biasa, maksudnya bukan dalam keadaan pandemik. Tapi kalau dalam keadaan pandemik, mungkin sebahagian masa akan kita jalankan cara online. Ini kerana kita nak mematuhi Majlis Keselamatan Negara dan of course Kementerian Kesihatan dan sebagainya untuk memastikan tiada jangkitan. Jadi kita dalam keadaan sekarang, kalau pandemik kita akan laksanakan secara online sepenuhnya. Okey. Kemudian untuk kursus isu-isu pendidikan di Malaysia juga wajib kepada semua pelajar, dan isu-isu pendidikan ni antara kursus yang menarik, di mana saya percaya hampir semua kita ni ada berhadapan ataupun mendepani berbagai isu dalam semasa kita bekerja, menjalankan tugas, sama ada pendidik di sekolah, di PPD ataupun di mana-mana di bahagian low bandar dan sebagainya. Tentu kita akan sering menghadapi ataupun mendepani pelbagai isu. Jadi kursus ini membantu pelajar dan juga memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk berdiskus, berbincang dengan rakan-rakan mereka atau rakan dalam grup nanti untuk membincangkan, bertukar pandangan dalam konteks isu yang tentu sekali berlainan antara satu sama lain. Jadi kursus ini pada saya sangat menarik, dan saya juga salah seorang yang akan terlibat di samping rakan-rakan pakar daripada Fakulti Pendidikan untuk membimbing saudara-saudari dalam kursus isu-isu pendidikan di Malaysia. Dan kursus ini bagaimana keadaan kursus yang lain juga membawa 42 jam kredit, dan dalam keadaan biasa
30 jam akan dilaksanakan secara online, face to face, dan 10 jam lagi akan dilaksanakan secara online. Okey, dan seterusnya untuk kursus yang lain iaitu 6-7 tu kursus pengurusan 5 subjek. Jadi ini akan ditentukan dan kita dah bagi package 5 kursus pengurusan masing-masing. Okey. Jadi sesuai akan biasanya mengambil kursus pengurusan ni akan bermula pada semester 2. Jadi 5 kursus pengurusan, setiap kursus tu membawa 42 jam kredit, dan seperti berkenaan kursus keadaan pendidikan 1 dan 2 dan isu-isu, 32 jam akan dilaksanakan secara face to face, 10 jam akan dilaksanakan secara online. Okey, dan kursus pilihan atau kursus elektif, jadi biasanya untuk semester 1, pelajar akan dah dipackage untuk mengambil satu kursus elektif yang sesuai dengan program dan kursus masing-masing. Dan untuk elektif kedua akan juga diambil pada kalau tak silap saya pada semester ketiga dan biasanya telah ditentukan oleh pakar atau tenaga pengajar. Jadi yang sesuai dengan masing-masing, dan ada satu sebahagian khusus tu elektif tu akan iaitu kajian bebas itu mengikut keperluan bagi program terkhusus masing-masing, dan itu juga telah ditentukan oleh pakar tenaga pengajar pada Fakulti Pendidikan. Okey. Kemudian kalau kita mengimbas tentang penilaian untuk program ni, kalau kita lihat di situ 1, 2, 3, 4 tu itu contoh penilaian dan contoh pemberatan peratusan tu. Kalau kita lihat belah kanan tu penilaian, ini contoh penilaian. Ada pembentangan, okey, ada kuis peperiksaan, ada tugasan, ada interaksi tugasan online yang membawa peratusan masing-masing. Kalau kita lihat belah kanan tu, pembentangan 30%, kuis atau peperiksaan hanya 20%, tugasan 30%, interaksi online 20%. Ini contoh. Jadi cuma saya nak maklumkan sini bahawa di peringkat pengajian sarjana ialah kita nak membina kesarjanaan di kalangan pelajar kita. Jadi kesarjanaan dibina daripada melalui pelbagai proses iaitu contohnya proses pembentangan, kita bagi tugasan, pelajar akan mendapat pembahasan yang berkaitan tugasan dan pelajar akan present, ada perbincangan, ada dia perbincangan dalam kelas, dalam grup masing-masing, okey, dan ada kuis kuis peperiksaan, dan untuk kursus sarjana tak semua kursus ada peperiksaan, hanya ada beberapa kursus saja yang ada peperiksaan, dan juga pemberatan untuk peperiksaan pun tidak besar, biasanya 20%, 30% macam tu. Okey, jadi don't worry sebab saya percaya memang pengalaman saya juga kadang-kadang kita belajar di peringkat yang dewasa kita panggil andragogi lah, pendidikan dewasa, di mana kita sebagai masa you all, kita semua dah ada kerja, guru sebagai contoh, dan nak menyambung pengajian peringkat sarjana, tentulah kadang-kadang kita tak berapa enjoy dengan peperiksaan, itu saya faham, tapi untuk pengetahuan semua, untuk kursus sarjana tak semua kursus ada peperiksaan, dan kebanyakan memang tak ada peperiksaan, dan penilaian banyak fokus on tugasan, pembentangan, dan juga kajian kes dan sebagainya. Jadi kalau ada kursus tak ada peperiksaan, pemberatan yang juga tidaklah pemberatan yang besar sebenarnya di peringkat ijazah pertama ataupun undergraduate. Jadi peringkat sarjana kalau ada peperiksaan pun mungkin 20% atau 30%, dan mungkin akan buat beberapa kuis sebagai contoh, kalau peperiksaan tu 20%, mungkin dia buat 4 kali kuis di mana kuis pertama 5%, kuis kedua 5%, ketiga dan seterusnya sehinggalah mencapai 20% tu. Jadi inilah contoh penilaian khusus bagi program sarjana. Jadi kalau saya mengambil contoh khusus yang saya terlibat, iaitu isu-isu pendidikan di Malaysia dan juga pengurusan sumber manusia dalam pendidikan, khusus saya yang saya terlibat mengajar, tidak ada peperiksaan, kita ada tugasan satu berkumpulan, tugasan individu, dan pembentangan dan perbincangan. Jadi itu ialah contoh penilaian bagi khusus saya lah. Okey. Jadi itu untuk pengetahuan semua. Jadi don't worry about peperiksaan, dan memang kalau sesuai
belajar kat sana ni memang sangat menyeronokkan dan at the same time ilmu tu dibina. Okey, jadi enjoy belajar berdasarkan pengalaman saya sebagai penyeras, bagaimana yang dimaklumkan oleh moderator tadi. Okey, memang pengalaman saya 5 tahun terlibat sebagai mengajar dan menyeras program ni. Saya tengok hampir semua pelajar mereka enjoy belajar. Sebab apa? Sebab kita mewujudkan suasana PMP yang kondusif, kondusif sama ada dari segi proses PMP itu sendiri, sama ada dari segi pensyarah yang terlibat yang memang profesional dan juga sangat berkelakuan, dan juga dari segi tempat belajar, enjoy dan juga sangat sesuai bilik-bilik lokasi kuliah juga sangat sesuai. Sebagai contoh di UKM ni, lokasi tempat pembelajaran dan lokasi tempat untuk mendapatkan untuk makan minum, beriadah dan berjumpa dengan pihak pentadbiran KSBB sangat berhampiran dalam blok bangunan yang sama. Itu contoh di UKM, di mana di UKM tempat kelas dia sangat berhampiran dengan pejabat KSBB sendiri. Jadi kalau ada bermasalah yang berkaitan dengan yuran dan sebagainya, saudara boleh berjumpa directly kepada staf-staf yang sentiasa bersedia membantu yang berada di pejabat KSBB di blok pentadbiran tersebut. Dalam blok pentadbiran tu, kalau tak silap saya ada beberapa tingkat, dan di situ juga berlakunya proses PMP, kelas-kelas disediakan di situ, dan di bahagian bawah tu terdampatnya tempat untuk mendapatkan makan minum dan sebagainya, juga tak jauh daripada tempat penginapan. Jadi itu contoh pada saya satu keadaan yang very kondusif untuk PMP. Okey, jadi itu that's why saya tengok majoriti pelajar enjoy dan happy belajar. Okey, so seterusnya kita tengok tentang tarikh kuliah. Okey, so tarikh kuliah sebagaimana saya sebut tadi, program ni ada 4 semester. Okey, dan kuliah dijalankan semasa cuti sekolah. Okey, jadi ini satu pada kelebihan program ni. Okey, jadi tak perlulah risau di mana untuk ambil cuti dan sebagainya sebab semasa cuti sekolah. Jadi itu sangat memudahkan saudara untuk mengikuti sesi pengajian. Semester pertama iaitu kalau kita lihat biasanya setiap semester ada 2 kali pertemuan. Kalau kita lihat ni pertemuan 1 dan pertemuan 2. Okey, dan mula sesi pengajian semester 1 ni biasa kita mula pada awal tahun, cuti sekolah pada Mac tu. Jadi untuk tahun depan pada Mac 2022. Jadi biasa kita tempoh pembelajaran berlaku ialah 7 atau 8 hari. Okey. Kemudian saudara balik tempat masing-masing, kemudian datang balik untuk sesi kuliah pada pertemuan kedua iaitu pada cuti Mei atau Jun 2022. Juga lebih kurang 7-8 hari. Okey, jadi ini kalau dalam keadaan tiada pandemik 19. Kalau ada pandemik, jadi saudara tak perlulah datang tempat kuliah. Saudara hanya duduk daripada tempat masing-masing untuk mengikuti pengajian cara online sepenuhnya. Okey, dan online ni saudara tak perlu khawatir pihak pentadbiran, pihak pensyarah akan membantu saudara. Memang saya percaya kalau Sabah Sarawak tu kadang-kadang lain tak berkuat dan sebagainya, tapi pensyarah akan membantu sama ada menggunakan platform yang biasa kita gunakan seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, tapi mungkin ada setengah tak boleh guna tu. Pensyarah biasa beri ruang kepada pelajar untuk menggunakan Telegram, rakaman, WhatsApp dan sebagainya. Okey, jadi untuk semester 1 ni iaitu pada cuti Mac dan Mei tu, pertemuan 1 dan pertemuan 2, kuliah bersemuka akan dijalankan iaitu di 4 pusat seperti saya sebutkan tadi, pusat masing-masing iaitu di UKM Bangi, IPTA, di Sarawak Kuching, dan UCSF di Kota Kinabalu dan APG Kota Baru. Jadi 4 pusat masing-masing akan berlaku kelas di situ. Okey. Kemudian untuk semester 2, pertemuan 1 pada cuti yang seterusnya, Ogos dan juga pertemuan 2 pada Disember. Dan juga masa lebih kurang 7-8 hari pada pertemuan pertama cuti Ogos. Cuma pada pertemuan kedua semester 2 ni kita sebab Disember tu cuti agak panjang jadi kita agak panjangkan sikit kelas lah, mungkin 10 atau 12 hari.
Okey, jadi itu kita agak fleksibel di mana kadang-kadang pada cuti Ogos tu kadang ada perayaan-perayaan tertentu kita tak boleh buat 7-8 hari, mungkin kita dapat buat 5 hari je. Jadi mungkin masa pertama tu kita singkatkan masa dan kita bawa masa yang diperlukan ke pertemuan yang kedua tu sebab cuti lebih panjang. Jadi itu kita akan maklumkan dalam jadual dan sebagainya. Kita agak fleksibel dari segi tu. Dan untuk semester 2, seperti saya sebut tadi, saya akan dikendaki datang ke Bangi UKM. Semua kelas akan berada di UKM Bangi untuk kelas bersemuka. Okey, kalau tiada pandemik lah. Okey, kalau ada pandemik seperti saya sebut tadi, keseluruhan kelas akan berjalan secara online. Jadi semua pelajar pada pertemuan kedua ni, semester 2 ni akan 1 dan 2 akan berada di UKM. Kenapa saya kena perlu datang UKM? Inilah satu kelebihan program ni juga, di mana pada semester 2 kita beruang pada sebab datang ke UKM untuk berjumpa dengan pensyarah khusus masing-masing, untuk pergi ke library UKM yang banyak bahan-bahan, jumpa pustakawan untuk cari bahan-bahan, dan juga membolehkan saudara dah berjumpa pensyarah dan mungkin penyelia kalau dah tahu penyelia masa tu untuk berbincang mengenai kertas projek dan juga seperti saya sebut tadi untuk menyelesaikan tugasan-tugasan sebab bila you order UKM boleh directly bincang dengan pensyarah, jumpa pensyarah di Fakulti Pendidikan dan boleh pergi library untuk dapatkan bahan-bahan untuk membantu menyiapkan tugasan dan sebagainya. Okey, jadi kemudian pada semester 3 pada pertemuan pertama pada Mac 2023 bukan 7-8 hari juga kuliah akan berada di UKM Bangi juga. Okey, kemudian pada pertemuan kedua pada cuti sekolah Mei Jun bukan 7-8 hari kelas akan dilaksanakan secara online. Okey, online dan berbagai platform lah. Okey, jadi ini akan dibantu oleh pensyarah, saudara boleh menghubungi pensyarah masing-masing atau pensyarah khusus masing-masing secara online. Okey, namun demikian kita rancang cara online di sini. Saudara kalau macam berdekatan di UKM dan sebagainya, saudara juga boleh berjumpa face to face dengan pensyarah. Inilah pancangan kita begini. Tapi ini saudara juga boleh berjumpa walaupun online, saudara boleh berjumpa dengan pensyarah secara bersemuka dan sebagainya. Okey. Kemudian pada semester akhir pertemuan pertama pada cuti Ogos dan juga 7-8 hari dan pertemuan kedua pada Disember hujung tahun 2023, ini semester akhir. Okey, jadi untuk pertemuan 1 semester akhir ni sempat kuliah bersemuka di UKM. Jadi saudara perlu datang ke UKM semula Jadi untuk berjumpa dengan pensyarah sebab pada semester akhir ni saudara nak menyempurnakan kertas projek, perlu berjumpa dengan penyelia masing-masing, perlu berjumpa dengan pensyarah, perlu mendapatkan bahan dan sebagainya. Jadi pada pertemuan 1 ni pada semester 4 ni saudara di pusat masing-masing. Di pusat masing-masing iaitu di 4 pusat, iaitu minta maaf sebenarnya semester 2 dan 3 tadi iaitu di UKM Bangi, dan semester keempat ni semester pertemuan 1 saudara di pusat masing-masing balik. Okey, di sama ada di Bangi, di Kota Baru, di Sarawak, Kota Semarahan ataupun di Kota Kinabalu. Dan seterusnya pada pertemuan kedua semester akhir, semester 4, kelas akan dilaksanakan secara online sepenuhnya. Okey, namun demikian saudara juga boleh berjumpa dengan pensyarah jika ada peluang untuk berjumpa lah kalau dekat UKM dan sebagainya. Okey, jadi itu ada 4 semester. Okey, ini dalam keadaan biasa, tapi kalau dalam keadaan pandemik kita akan melaksanakan kelas secara online. Okey, dan itu semua akan dibantu oleh pensyarah menggunakan pelbagai platform lah. Okey, biasa kita gunakan Zoom, tetapi kalau tak boleh guna Zoom, pensyarah biasa bagi peluang pelajar untuk menggunakan platform yang lain. Okey, jadi ini takluk pada sebarang perubahan lah. Sebagai contoh, kadang cuti untuk contoh pandemik sekarang kan cuti berubah-ubah. Jadi kita akan adjust kelas kita mengikut cuti-cuti sekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, jadi kalau ada perubahan cuti sekolah, kita akan ubah sesuai kelas kita terhadap memenuhi keperluan perubahan tersebut. Okey, kita boleh